Assalamualaikum semua. Selamat datang ke PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 2. Topik hari ini, cabaran ruang, teroka ruang. Sekali lagi bersama saya, Cikgu Aizil. Sebelum kita teruskan dengan topik kita hari ini, mari kita mengenali apakah yang dimaksudkan dengan ruang. Ruang adalah dunia di sekeliling kita. Kita akan sentiasa berada di dalam sesuatu ruang. Contoh, apabila kita berada di dalam bilik, maksudnya kita berada di dalam ruang bilik kita. Ataupun kita berada di ruang tamu, di taman, di padang bola, di sekolah, semua tu adalah ruang. Ruang boleh diterokai dengan beberapa cara. Okey. Cara yang paling selalu kita gunakan adalah dengan berjalan. Apabila awak berjalan dari satu tempat ke satu tempat, itu bermaksud kita menerokai ruang antara tempat-tempat itu. Contoh, apabila awak berjalan dari ruang tamu ke dapur, itu pun adalah menerokai ruang. Awak bergerak dari satu tempat ke satu tempat melalui ruang yang ada. Seterusnya, ruang mempunyai luas kawasan yang berbeza-beza. Baik, tengok dalam bilik kita. Bilik kita dengan ruang tamu mana lagi besar? Ataupun kita boleh tengok rumah kita dengan sekolah mana lagi besar. Okey, di dalam rumah kita ada ruang, di dalam sekolah pun ada ruang. Tapi ruang tu mempunyai luas yang berbeza-beza. Seterusnya, ruang juga mempunyai bentuk yang berbeza. Okey. Apabila awak berada di dalam bilik darjah, bilik darjah berbentuk apa? Berbentuk segi empat tepat. Tapi apabila awak berada di dataran, contoh di sekolah kan, kita berada di dataran di sekolah, dataran tu mempunyai ruang yang berbeza. Contohnya di atas pentas, ada ruang yang bujur, ada ruang yang petak-petak, ataupun ada ruang yang sempit atau kecil. Semua tu adalah ruang tapi dalam bentuk yang berbeza. Mari terokai ruang. Hari ini kita akan belajar beberapa cara untuk kita menerokai ruang. Cara yang pertama adalah naik dan turun tangga. Cara kedua, menyimbang. Cara ketiga, merangkak bawah halangan. Keempat, menyusup. Dan kelima, melompat. Baik, mari kita lihat cara pertama untuk menerokai ruang, iaitu naik dan turun tangga. Okay, kita lihat gambar di sini. Di sini kita lihat budak perempuan ni dia menaiki tangga. Dan di bawah ni kita nampak dia turun tangga. Okay, cara-cara untuk menaiki tangga adalah badan sedikit condong ke hadapan. Okay, untuk mengimbang badan. Ini supaya awak tak rasa nak jatuh. Kalau awak condong ke belakang, nanti awak akan rasa badan awak akan terjatuh ke belakang. Okay, apabila melangkah naik tangga, pastikan dengan kadar yang selesa. Jangan terlalu laju, jangan berlari-lari naik tangga. Nanti kalau jatuh boleh mendatangkan kecederaan. Untuk turun, pastikan badan kita tegak untuk mengimbang badan. Kalau awak condong ke hadapan semasa turun, kemungkinan awak akan terjatuh ke hadapan dan tergolek jatuh tangga. Sakit nanti. Okay, seterusnya, pastikan melangkah turun tangga juga dengan kadar yang selesa. Jangan terlalu laju. Jangan kalut nak turun tangga. Pastikan kita turun satu-satu ikut dia punya takat-takat yang ada. Cara kedua adalah dengan mengimbang. Okey, baik. Mari kita lihat gambar ni. Tengok, ini adalah cara untuk mengimbang badan apabila kita melalui ruang yang sempit dan sedikit tinggi dari lantai. Okey. Cara untuk menyimbang adalah dengan menegakkan badan dan mendepakkan kedua-dua tangan untuk pastikan kita tidak jatuh, ataupun untuk stabilkan badan supaya kita tak terhayun ke kiri ataupun ke kanan.
Baik, apabila melangkah, pastikan satu demi satu kaki tu, okey. Kita langkah pertama dan langkah kedua kita ambil kaki letak di hadapan dan seterusnya. Bukannya kita berlari-lari kita langkah satu-satu. Pastikan jangan terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Kalau perlahan sangat dan ruang dia sangat kecil, kadang-kadang akan menyebabkan kita tidak stabil dan mudah untuk jatuh. Cara yang ketiga adalah dengan merangkak. Okey, ini adalah gambar ataupun pergerakan seseorang itu merangkak di bawah halangan. Okey, ini halangan, nampak ni? Ini adalah halangan. Bila kita merangkak, kita akan gunakan tapak tangan dan lutut untuk bergerak. Tapak tangan dan lutut untuk bergerak. Pastikan dada dan bahagian perut tidak mencecah lantai. Okey, di sini tengok. Dia mengangkat dada dan bahagian perut dia untuk tidak mencecah lantai. Okey, bila kita melangkah menggunakan tapak tangan dan lutut. Pastikan kepala ditundukkan apabila melalui halangan. Kalau awak tak tunduk ataupun kalau angkat kepala tinggi sangat, nanti kepala terhantuk batang ni, dah sakit. Baik, untuk cara yang keempat dan yang kelima ialah menyusup dan melompat. Okey, kita tengok. Mula-mula sekali ini adalah keadaan apabila kita menyusup. Menyusup, so kita rapatkan badan ke lantai. Nampak? Badan rapat ke lantai. Dan kita gunakan tangan dan lutut untuk bergerak. Okey, apabila kita bergerak, kaki dan tangan bergerak bersilang. Maksudnya bila awak letak tangan kiri di hadapan, kaki kanan yang akan ikut. Okey, ataupun kalau awak letak tangan kanan di hadapan, kaki kiri yang ikut. Ini supaya pergerakan awak lebih lancar. Baik, melompat. Okey, sini kita tengok pergerakan melompat ke hadapan. Nampak dia melompat ke hadapan. Okey, mula-mula dari tempat permulaan kita bergerak ke hadapan. Okey, kita bergerak dalam keadaan berlari perlahan ataupun berjalan dan kita melonjakkan badan ke atas dan ke depan. Okey, maksudnya kita bergerak dan kita lonjakkan badan ke atas dan ke depan. Okey, untuk bergerak ataupun melompat, kita bengkokkan lutut, kedua lutut untuk melonjakkan badan. Okey, pastikan awak lakukan dalam keadaan yang selesa. Jangan bengkokkan lutut terlalu rendah. Nanti awak susah untuk melonjakkan badan. Dan pastikan tangan awak digunakan untuk mengimbang badan. Untuk tugasan kali ini, saya nak awak rakamkan satu video awak melakukan pergerakan menyusup ataupun melompat. Pilih salah satu sahaja dari pergerakan di atas. Satu sahaja. Okey. Video tak perlu panjang, cuma cukup untuk tunjukkan pergerakan awak. Okey, bila dah siap, hantarkan video anda ke alamat email yang telah disediakan dalam kit PDPR. Okey, alamat email ni saya sertakan di dalam grup WhatsApp kelas. Okey, saya juga akan sertakan video contoh pergerakan di mana anda boleh merujuk ke video tersebut untuk melakukan pergerakan di atas. Okey, sedikit peringatan, pastikan anda dipantau oleh ibu bapa atau penjaga semasa melakukan video pergerakan tersebut. Jangan buat sorang-sorang, takut nanti anda cedera. Pastikan anda menjaga keselamatan. Okey, jangan buat tinggi-tinggi, jangan buat laju-laju. Pastikan buat dalam keadaan yang selesa dan jaga keselamatan pada setiap masa. Okey, seterusnya lakukan aktiviti di tempat yang sesuai dan selamat. Okey, janganlah dibuat di tengah-tengah jalan. Nanti kereta lalu, masalah. Okey, buatlah di tempat yang luas dan tempat yang cerah. Okey, supaya awak boleh lakukan dengan selesa dan selamat.
Itu saja untuk PDPR kali ini. Selamat melakukan tugasan. Pastikan awak jaga keselamatan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam PDPR yang akan datang bersama saya, Cikgu Aizil. Assalamualaikum.